musim-musim pening. Jadi musim-musim. Mimpi buat macam dah. Mimpi lah tu, mimpi macam-macam. Abang bila abang balik jadi musim-musim. Dia balik-balik masuk Malaysia masa sedap tu. Duit maghrib tu yang sarap. Ya ke? Pasal sepatutnya bila maghrib ni abang balik seronok lah nak malam. Ni pasal pusing-pusing. Kalau gastrik dia pedih perut Ustaz. Ni dia sebab kita tengok ayat Yasin. Kemarin orang bagi sedekah kan. Ni ayat Yasin. Bangun pun dia sampai nak mu. Tak asal makan pula habis sampai nak dia rasa sakit ni. Ya ke? Ni bukan gastrik takut Ustaz. Ha? Takut sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kak berapa beradik tak ingat lah? 3 beradik. Baru 3. Saya baru 9. Bila maghrib buat sakit kepala. Bila nak biar Pasal dia macam sakit kan. orang sakit duk main-main. Dia buat tak faham. Buat jual mahal. Tengok pasal apa? Ni punca dia. Tu kata-kata tu. Nafsu pun korang. Tak ada Tak ada langsung. Ni. Ni. Tak apa. Cek dia duduk dia elok dah. Ni, antibody uzuk sangat. Tak tahu saya. Antibody uzuk sangat. Lepas tu standby, dia akan jadi panas muka, panas kepala, lenguh tengkuk. Semua rasa dah. Semua rasa dah. Lepas tu pula sesak nafas Ni tunjuk rasa dah. Pula duk rasa. Semput kan nak. Semput. Asyik herat angin tu dia main sampai tak mana. Dia bersih tu mana pernah jadi angin tu. Yang sakit. Oh tu sakit tu. Sakit pula dah. Selalu kita rehat sat. Ni waktu ni tak apa Rasa dia tak mau ni kau. tak apa ni dia nak baca hadis bagi dia dengar. Mai ni waktu kita rehat ni waktu ni saya kena baca hadis. Pasal apa baca hadis? Sebab hadis ni dia kalam Nabi. Ada ruh, ada nur. Duk lalu dia pun. Nak pergi ayat. Sat lalu tengok. Bila nak baca hadis nak bangkit. Tak ada apa. Cuma kebetulan nak pilih ayat. Tak kira mana. Hadis ni kalam Nabi. Jadi takkan setan nak dengar hadis. Dia dah ingkar. Kan jin pun takkan nak dengar dia jahat. Jin hak jahat tu lah. Hak tu kacau ni. Kan, saya bagi 3 pilihan dengan jin. Pertama jin ni melampau dah ni. Kan? Duk keluar masuk ni. Kesian kat adik aku ni. Kuih kering ni. Pertama hang masuk Islam hang keluar lah jin yang kedua, kalau hang tak mau masuk Islam hang baliklah sarang hang jin ataupun balik pada orang yang hantar hang tu. Yang ketiga, kalau hang nampak sangat dah hang ketegak sangat aku bakar. InsyaAllah. Jadi inilah kita baca hadis sana. Kita baca hadis sana. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap sesuatu ada puncak yang merupakan tempat paling tinggi, dan puncak bagi Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Dalamnya terdapat satu ayat yang merupakan penghulu bagi seluruh ayat Al-Quran, iaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT telah menulis satu kitab 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam kitab itu ada 2 ayat telah diturunkan yang telah diletakkan di akhir surah Baqarah. Jika ayat-ayat ini dibacakan dalam mana-mana rumah selama 3 malam berturut-turut, maka syaitan tidak akan dapat menghampiri rumah itu. Hadis riwayat Tirmizi. Saya ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT telah menulis satu kitab 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Daripada kitab itu 2 ayat telah diturunkan
yang telah diletakkan di akhir surah Al-Baqarah. Jika ayat-ayat ini dibacakan dalam mana-mana rumah selama 3 malam berturut-turut, maka syaitan tidak akan dapat menghampiri rumah itu. Hadis riwayat Tirmizi. Pelepas Kak, pelepas. Kak nak muntah ke apa, Kak bagi tahu. Tak rasa nak makan. Tak rasa nak muntah, angin dia keluar, biar dia keluar angin. Makan. Kak rasa apa? Tak nak rasa apa kan? Pelepas. Hebat tak hadis Nabi kan? Nampak? Hebat. Sayyidina Abu Mas'ud Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, maka kedua-dua ayat itu akan mencukupi untuknya. Keterangan dia, kedua-dua ayat itu akan mencukupi untuknya membawa 2 maksud. Pertama, pembacanya akan terpelihara pada malam itu daripada segala keburukan. Maksud kedua ialah kedua-dua ayat itu cukup untuk menggantikan pahala qiyamul lail. Allah. Lepas Kak, lepas. Jangan larang kat ibu. Biar dia keluar. Biar dia keluar tadi. Payah sangat nak keluar. Degi sangat ya. Sayyidina Fudalah bin Ubaid dan Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat pada satu malam, maka akan ditulis untuknya 1 qintar. Sedangkan 1 qintar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 10 ayat. Fatihah berapa ayat, Cik? Fatihah berapa ayat? 7 kan? Kalau baca 2 kali baca Fatihah dah 14 ayat. Nampak? Hebat dah. Sayyidina Fudalah bin Ubaid dan Sayyidina Tamim Dari meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat pada satu malam, maka akan ditulis untuknya 1 qintar. Sedangkan 1 qintar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hebatnya. Jadi kalau kata tak boleh baca Quran, bacalah Fatihah 2 kali, 3 kali. Kan? 1 kali 7 ayat, 2 kali 14 ayat. Hebat. Kak tahu tak siapa Tamim Dari? Kak tahu tak siapa Tamim Dari ni? Tak tahu Tamim Dari ni salah seorang sahabat Nabi. Waktu zaman pemerintahan Sayyidina Umar, kan? Sayyidina Umar panggil Tamim Dari ni. Dia kata, Maisat, hampir halau api tu Sat. Rupanya daripada bukit tu keluar api. Tamim Dari kata, takkan saya kot. Dia masalah dia rendah diri lah. Orang yang tawaduk Tamim Dari ni. Orang yang tawaduk. Terkejut dah dia. Maka walau macam mana pun dia taat aja apa yang Amirul Mukminin suruh. Maka dia pilah. Ada setengah pendapat kata dia halau dengan kain gebak ni. Kain gebak ni dia halau macam tu. Ada setengah riwayat kata dia halau dengan tangan aja. Api yang keluar daripada lubang tu. Dia halau. Dia masuk dalam lubang tu. Dia halau sampai ke lurah, sampai ke bawah. Lepas tu dia keluar. Tak satu helai bulu roma pun tak terbakar. Hebatnya orang yang bertakwa pada Allah. Namanya Tamim Dari. Jadi orang yang beriman hebat di sisi Allah. Sebab tu syaitan jahat. Sebab tu jin jahat tu kacau mama ni. Kan? Jadi kita bakar aja. Amboi. Tegak sangat. Okey. Baik, auzubillahi samii'il alim.